Buletin Didik 24 Jun bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Mulai 1 Ogos depan, Kementerian Pendidikan KPM bakal menambah 3,813 warden asrama. Inisiatif itu menyaksikan pertambahan sebanyak 63% daripada 6,055 warden kepada 9,868 warden di 1,874 sekolah berasrama di bawah KPM. Dengan pertambahan ini, penggiliran jadual bertugas warden akan dapat dilaksanakan di semua sekolah berasrama di bawah kementerian terbabit. Selain dari itu, saya juga ingin umumkan bahawa kadar allowance warden asrama dinaikkan sebanyak 25%. Ini menjadikan kadar baharu bagi ketua warden adalah RM350 sebulan, manakala kadar baharu bagi warden adalah RM300 sebulan. Untuk makluman semua, kali terakhir kadar allowance warden asrama ini disemak adalah pada tahun 1997. Kedua-dua penambahbaikan yang bakal dilaksanakan pada awal Ogos ini melibatkan implikasi kewangan sebanyak hampir RM19 juta. Tambah Datuk Dr. Razi, KPM juga akan terus berusaha menambah baik portfolio warden asrama di sekolah berasrama kendaliannya. Lagi berita baik untuk sektor pendidikan, khususnya membabitkan negeri Sabah dan Sarawak. Jawatankuasa Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MA63 bersetuju untuk meneliti kuasa autonomi kedua-dua negeri itu bagi memudahkan Sabah Sarawak melaksanakan dan mempercepatkan setiap projek pembangunan pendidikan serta pelantikan perjawatan. Perkara itu diberi perhatian selepas isu tersebut dibawa oleh Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Mohamed Alamin ketika sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Kuala Penyu, Sabah. Majlis yang berlangsung semalam turut memberikan penghargaan kepada semua guru atas jasa dan pengorbanan yang dicurahkan demi mendidik anak bangsa. Dalam perkongsiannya, beliau berkata pengiktirafan itu adalah manifestasi harapan dan kepercayaan yang sangat tinggi terhadap komitmen serta kemampuan guru dalam menyumbang ke arah pembangunan pendidikan serta masa depan generasi hari ini dan akan datang. Terdahulu, beliau berkunjung ke SK Kekapur, Kuala Penyu bagi memantau projek pembinaan gantian blok pentadbiran, pusat sumber dan lain-lain kemudahan yang bernilai RM2.09 juta. Dalam pada itu, beliau juga berkesempatan berkongsi keterujaan bersama-sama warga SK Menumpang selepas projek pembinaan gantian 4 bilik darjah bangunan pentadbiran serta lain-lain kemudahan telah siap sepenuhnya. Ujarnya, dengan penaik tarafan ini, statistik sekolah daif di Sabah dapat dikurangkan dari semasa ke semasa. Kementerian akan terus memberi perhatian dan sentiasa berusaha menyediakan kemudahan pembelajaran yang lebih kondusif buat anak-anak. Ke arah menyemarakkan konsep Sekolahku Sejahtera, Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Nur Zamani Abdul Hamid melakukan kunjungan ke utara tanah air. Kehadiran beliau ke Pulau Pinang juga adalah untuk membuat pendedahan awal berkaitan pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Melalui Majlis Jerayawara Sekolahku Sejahtera, Datuk Nur Zamani sempat berkongsi ilmu tentang penerapan elemen sejahtera yang memerlukan pembudayaan dalam kalangan murid. Beliau juga menerangkan langkah menerapkan 14 elemen konsep Sekolahku Sejahtera kepada pengetua dan guru besar. Sesi terbabit turut dihadiri pengarah peperiksaan, lembaga peperiksaan Dr. Azam Ahmad, pengarah bahagian sukan, co-curriculum dan kesenian KPM Dr. Latif Muhammad bersama pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah. Terdahulu, Datuk Nur Zamani meninjau pelaksanaan konsep Sekolahku Sejahtera di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Xavier Pulau Pinang. Beliau turut mengadakan perjumpaan bersama guru serta melihat proses pengajaran dan pembelajaran PDP dalam bilik darjah. Asrama Sekolah Agama Menengah Bestari di Subang Jaya diarah tutup bermula semalam akibat penularan influenza A. Pengarah Kesihatan Selangor, Datuk Dr. Syari Ngadiman
berkata pejabat kesihatan daerah PKD Petaling mengarahkan penutupan sementara itu bagi tujuan disinfeksi dan mengawal penularan jangkitan. Setakat semalam, 191 pelajar dikesan bergejala jangkitan saluran pernafasan seperti demam, batuk, selesema dan sakit tekak. Daripada jumlah itu, 5 pelajar disahkan positif influenza A, sementara 13 sampel masih menunggu keputusan. Seorang pelajar dilapor dimasukkan ke hospital. Kluster jangkitan penyakit seperti influenza ILI mula dikesan di sekolah itu pada Selasa lalu selepas PKD Petaling menerima notifikasi 110 pelajar bergejala demam, batuk, selesema dan sakit tekak dengan kes pertama mula bergejala sejak 14 Jun. Terdahulu, PKD Petaling mengesan satu kluster ILI membabitkan sebuah sekolah berasrama penuh di Gombak melibatkan 226 pelajar yang bergejala. Daripada jumlah itu, 6 pelajar disahkan positif influenza A dengan kadar jangkitan 32.7% dan seorang dimasukkan ke pusat perubatan swasta untuk pemantauan namun berada dalam keadaan stabil. Bersua kembali, kira-kira 20,000 pengunjung hadir ke Minggu Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET Negara MTN 2022 yang telah melaburkan tirainya hari ini setelah seminggu berlangsung. Kehadiran pengunjung membuktikan masyarakat mula bersikap terbuka untuk melihat TVET antara cabang pilihan sama ada untuk menyambung pelajaran serta peluang kerjaya berkemahiran tinggi. Majlis penutup MTN 2022 siang tadi disempurnakan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pengajian Tinggi, Datuk Dr. Megat Sani Megat Ahmad Supian. Selama seminggu, pelbagai aktiviti berlangsung seperti Golf Keluarga Malaysia, Woodball Keluarga Malaysia, pertandingan e-sport, Karnival TVET, seminar pameran forum dan program pentaulian latihan Preparing the Experts 2022. Kejayaan MTN 2022 juga berdasarkan kerjasama jitu antara institusi penyedia TVET, komuniti, industri atau pihak-pihak berkepentingan yang lain dalam menjayakannya sebagai pemacu agenda pembangunan negara melalui bekalan modal insan berkemahiran tinggi yang menepati keperluan industri. Dalam pada itu, institusi TVET di bawah selian Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB mencapai kebolehpasaran yang tinggi iaitu 87.53% tahun lalu. Angka itu melebihi sasaran 86.7% bagi graduan institusi pengajian tinggi dan institusi TVET awam. Ia sekaligus meletakkan golongan ini di landasan tepat dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran dan menepati keperluan industri. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, kaedah kerjasama strategik bersama pemain industri menjadi asas kepada kejayaan ini. Modal sama juga diguna pakai oleh universiti terkemuka di United Kingdom yang menjalin kerjasama dengan syarikat gergasi seperti Rolls-Royce dan Airbus. Kita cakap pasal rail industry. Rail ni dia kena pergi sama ada di Japan ataupun di UK yang dah experience dengan rail. Kita ada LRT 1, 2, 3, MRT, kita ada ECRL coming dan kita ada double tracking, kita ada mungkin insyaAllah kita ada high speed train. Semua ni nak kena ada orang yang kena belajar dalam bidang ni. Jelasnya, TVET dikenal pasti sebagai pemacu perubahan dalam rancangan Malaysia ke-12 dengan peruntukan berjumlah 6.6 bilion ringgit. Kita start promo ni dengan di Minggu TVET Negara dan lepas ni kita akan pergi juga ke negeri-negeri lain untuk promo apa benda kursus yang kita ada yang kita boleh tawarkan kepada anak-anak muda lah. Di bawah KPLB, sejumlah 761.97 juta ringgit diperuntukkan untuk program TVET melalui 280 institusi. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK menyasarkan ketibaan kira-kira 900,000 pelancong Muslim sepanjang tahun ini. Sasaran dibuat berdasarkan perkembangan positif kedatangan pelancong asing sejak pembukaan semula sempadan pada 1 April lalu.
Menteri Motek Datuk Seri Nancy Shukri berharap pemain industri memberi tumpuan khusus dan memperluas pelaburan dalam pelancongan Islamik kerana Malaysia mempunyai kelebihan sebagai perintis kepada pelancongan dan hospitality mesra Muslim MFTH dan negara majoriti umat Islam. Dan baru-baru ini kita juga telah pergi ke negara-negara luar dan melalui maklum balas daripada negara luar kita dapat melihat sendiri bagaimana mereka menyanjungi negara kita dari sudut budaya dan seni yang ada dalam negara kita dan mempunyai rekod yang baik berhubung kait dengan negara-negara lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Minggu Pelancongan Islam anjuran agensi Motek Pusat Pelancongan Islam ITC di Putrajaya siang tadi. Berdasarkan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI Mastercard Crescent Rating 2022, Malaysia kekal menduduki tempat pertama destinasi percutian mesra Muslim terbaik untuk pelancong Muslim sejak 2015. Datuk Seri Nancy turut menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara ITC dan Universiti Sains Islam Malaysia USIM bagi kerjasama dalam penyelidikan, pembangunan bakat dan kepakaran berkaitan sektor pelancongan Islamik. Kita cuba lihat kepada masjid-masjid yang mempunyai sejarah tinggi. Masjid-masjid yang ada elemen-elemen yang boleh kita ketengah dan boleh kita melihat sebagai contohnya bagaimana arkitektur tersebut boleh lahir ketika zaman itu. Bagaimana kita boleh interpretasi kebudayaan dan juga bagaimana kita boleh melihat kehebatan orang Malaysia sendiri ketika itu menghasilkan masjid sedemikian rupa. Dan perkara-perkara ini yang boleh kita ketengahkan sebagai dari tarikan Malaysia sebagai pelancongan di dalam sebagai contoh yang tadi dalam mosque tourism. Minggu Pelancongan Islam yang julung kali diadakan berlangsung selama 2 minggu dari 20 Jun hingga 3 Julai. 35 program di 37 lokasi seluruh negara merangkumi seminar kepimpinan dan keusahawanan pelancongan Muslim, pameran kesenian Islam serta promosi, beli belah dan makan halal. Inisiatif Education on Wheels di India bertujuan membantu sekolah-sekolah yang kekurangan fasiliti pembelajaran untuk murid. Kendalian kerajaan tempatan sebuah daerah di Kerala, inisiatif ini menampilkan konsep pulih semula bas lama menjadi bilik aktiviti kanak-kanak. Badan Pengangkutan Jalan Negeri menyumbang 2 bas lama yang kemudiannya ditukarkan menjadi bilik dilengkapi pendingin hawa dan televisyen. So now the government already promoted good facilities. All schools of all over Kerala, sir. But now some schools is a lack of buildings. That's why then the schools, those who approached is government to get a bus. Proses ubah suai sebuah bas menjadi bilik aktiviti mengambil masa kira-kira 4 hari dengan kos di bawah $4,000. Dengan konsep ini, sudah tentu murid-murid dapat menikmati pengalaman baru yang boleh menaikkan semangat mereka. Penyanyi Charlie Puth melancarkan lagu Left and Right, kolaborasi bersama vokalis kumpulan BTS Jungkook. Lagu duet itu juga adalah projek solo pertama daripada anggota BTS selepas mereka mengumumkan mahu memberi lebih tumpuan kepada kerjaya solo masing-masing minggu lalu.
Left and Right diperkenalkan seminggu yang lalu menerusi sisipan lagu yang dimuat naik post di laman sosialnya. Ketika itu, dia berjanji akan mengeluarkan lagu penuh pada 24 Jun sekiranya mendapat 500,000 prasimpan, satu pencapaian yang tidak sukar buat peminat BTS ARMY. Jumlah tontonan Left and Right di YouTube sejak dilancarkan tengah hari tadi adalah lebih 5 juta. Hari ini saya ingin bercerita tentang artifak dari dinasti Safavid. Adik-adik tahu di mana dinasti ini? Dinasti ini terletak di Iran dan memerintah pada abad ke-16 hingga ke-18. Artifak yang ingin saya perkenalkan adalah lukisan miniatur. Lukisan ini adalah lukisan yang kecil saiznya. Dan ini semua adalah artifak daripada beberapa helaian lukisan yang diambil dari beberapa buah buku sastra. Pemerintah Safavid banyak menghasilkan dan menaungi lukisan-lukisan miniatur ini dan memerintahkan supaya ianya disalin, ceritanya dilukis, gambarannya juga dihiasi. Lukisan ini memaparkan penceritaan zaman raja yang bersemangat dan menonjolkan keberanian mereka dengan penggunaan warna-warna yang terang dan berkilat. Ilustrasi ini memaparkan majlis penabalan Bahram Gur. Baginda merupakan salah seorang daripada raja yang diceritakan dalam sebuah buku sastera yang bertajuk Shahnama. Shahnama bermaksud kisah raja-raja. Buku sastera ini juga turut menceritakan perjuangan dan kehebatan raja-raja Iran pada zaman dahulu. Sukan pemain persorangan remaja negara Justin Ho meraih kejuaraan berganda di Eropah apabila memenangi kejohanan terbuka Croatia 2022. Justin menewaskan pemain Vietnam Nguyen Hai Dang dalam permainan 3 set yang mengambil masa selama 1 jam 20 minit sekaligus menyuntik semangatnya menjelang kejuaraan remaja dunia di Spanyol Oktober depan. Selepas berjaya melakar kejutan memenangi gelaran pertama di kejohanan terbuka Bonn, Jerman minggu lalu, Justin sekali lagi mencipta sensasi apabila mara ke pentas final kejohanan terbuka Croatia semalam. Berdepan Nguyen Hai Dang dari Vietnam yang berada di ranking ke-296 dunia, Justin yang juga juara remaja bawah 21 tahun kebangsaan 2022 memulakan saingan dengan langkah kanan apabila memenangi set pertama 21-15. Bagaimanapun terpaksa akur tewas 16-21 di set kedua. Di set penentuan, Justin bangkit memperkemas permainan dan hasilnya pemain berusia 18 tahun itu muncul juara selepas mengatasi Hai Dang dengan keputusan 21-18 dalam permainan yang mengambil masa selama 1 jam 20 minit. Kejayaan berganda yang diraih di Eropah ini menyaksikan Justin kini menghuni ranking ke-480 dunia. Individu paling gembira dengan kejayaan Justin ini sudah semestinya Pengarah Pembangunan Remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Misbun Siddiq yang turut mengiringi pasukan remaja kebangsaan ke Jerman dan Croatia. Justin akan pulang ke ibu negara dalam masa terdekat dan kembali menjalani latihan menjelang kejohanan remaja dunia di Spanyol Oktober depan. Diangkat sebagai pembawa jalur gemilang pada upacara pembukaan Tamasya Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham, semestinya kebanggaan buat pemain squash negara S. Sivasanggari yang akan mengotai kontijen negara bersama atlet powerlifting Bonnie Bunia Augustin. Namun cabaran getir turut menantinya apabila disasarkan untuk memenangi pingat emas acara beregu wanita bergandingan dengan Rachel Arnold. Definitely, it was big news for me. I didn't expect it at all. Obviously, there's also a lot of pressure, but I just want to focus on my game, and I am proud to carry Malaysian flag. At the same time, I want to focus on what I need to do, and hopefully with that, I can do well.
Selepas ketiadaan Datuk Nicole David, AS Chivas Hungary kini menjadi taruhan Malaysia dalam sukan squash untuk kembali meletakkan Malaysia di posisi pingat emas. Walaupun kemampuannya dalam acara individu tidak dinafikan terus mempamerkan peningkatan hari demi hari. Penampilan Chivas Hungary di Birmingham nanti lebih terarah kepada acara bergu bergandingan dengan Rachel Arnold. Pada kejohanan squash bergu dunia April lalu, Chivas Hungary dan Rachel menamatkan kempen di tempat ketiga. Bagi kategori lelaki, harapan Malaysia pastinya terarah kepada Ng Yen Yao untuk menghadirkan sebarang pingat. Dia yang menduduki ranking ke-22 dunia ketika ini sedia untuk mencipta kejutan selepas beberapa keputusan positif yang diraih kebelakangan ini. And I've been training really hard the last few months, 2 months or so. And nationals pun I dapat prestasi yang bagus, so memang I confident untuk to take on this cabaran lah for next Commonwealth Games. Even though I might not be, probably won't be seeded top 4. Kemungkinan besar akan jumpa seeding-seeding yang tinggi di quarter final, tapi I'm up for the challenge. Skuad squash negara akan dibarisi masing-masing 5 pemain lelaki dan 5 pemain wanita akan berlepas ke Birmingham pada 23 Julai sebelum memulakan saingan 5 hari kemudian. Dalam pada itu, skuad gimnastik artistik negara akan membuat penampilan ke-8 di pentas sukan Commonwealth sejak edisi 1994 di Kanada. Hanya mempunyai 2 wakil saja di Birmingham nanti iaitu Rachel Yeoh dan Muhammad Shahrul Aimi. Tiada sasaran besar diletakkan kepada 2 gimnas muda ini yang bakal menyertai saingan terbesar sulung dalam kerjaya mereka. Kem gimnastik artistik diwakili Rachel Yeoh dan Muhammad Shahrul Aimi kali ini merupakan antara skuad terkecil yang mengambil bahagian di Sukan Commonwealth sejak Malaysia kali pertama mengambil bahagian 28 tahun dahulu di Victoria. Rachel dan Shahrul Aimi yang berusia 24 dan 21 tahun membuat penampilan pertama di pentas Commonwealth di Birmingham nanti dengan diharap dapat menyerap pengalaman dan pendedahan peringkat tertinggi selepas persaraan beberapa senior. Semua atlet dari different country they have their own difficulty and they have their own routine, and of course semua pun like bagus, and of course I just want to do my best and just show what I have. Target saya dekat sana masuk final lah. Kalau dah masuk final tu mungkin tengok medal, target medal pula. Sepanjang 7 penyertaan di Temasya itu sehingga 2018, Malaysia hanya 2 kali berjaya menaiki podium gimnastik artistik. Ng Shu Wai yang kini membimbing pasukan negara 2 kali memenangi pingat perak disiplin senaman lantai diikuti Lok Yi Siang meraih gangsa kelas kekuda pelana. Rachel sedang menjalani rawatan pemulihan kecederaan kaki selepas cemerlang merangkul 2 emas dan 1 gangsa di Sukan SEA bulan lalu. Shahrul Aimi juga berbekal motivasi baik apabila meraih gangsa di Vietnam. Sebelum kita mengakhiri buletin didik, jangan lupa jom ramai-ramai meriahkan booth Didik TV KPM di Karnival Jom Heboh hujung minggu ini di Anjung Floria Putrajaya bermula jam 8 pagi. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi. Dan 26 Jun ini bertempat di Anjung Floria Putrajaya dari 8 pagi hingga 7 malam. Pelbagai aktiviti dan barangan eksklusif Didik TV yang menarik menanti anda. Pembelajaran tanpa sempadan, transformasi berterusan. Jumpa anda di sana. Karnival Jom Heboh kembali dengan lebih riuh dan berwarna-warni. Ayuh jumpa kami Didik TV KPM di Karnival Jom Heboh pada 25 dan 26 Jun ini bertempat di Anjung Floria Putrajaya dari 8 pagi hingga 7 malam. Pelbagai aktiviti dan barangan eksklusif Didik TV yang menarik menanti anda. Pembelajaran tanpa sempadan, transformasi berterusan. Jumpa anda di sana. Karnival Jom Heboh kembali.